Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi lagi peluang untuk bersama-sama dalam majlis tadabbur Al-Quran. Insya-Allah semoga Allah memberi istiqamah untuk kita, Allah membuka hati-hati kita untuk memahami segala apa-apa ayat yang kita bincangkan insya-Allah. Cuaca cukup bagus kat luar, ada hujan, ada mendung tadi. Ini malam yang ganjil, malam ganjil, malam yang ke-23. InsyaAllah sama-sama kita berjuang untuk malam ini dan seterusnya untuk memburu keberkahan malam Lailatul Qadar insyaAllah. Surah baru, surah Al-Jathiyah. Al-Jathiyah, surah yang ke-45. Surah 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatin Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Alhamdulillah. Surah Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah merupakan kesamaran yang kelima. Kesamaran yang kelima untuk golongan-golongan masyarakat yang jahil Al-Quran. Dalam surah sebelum ini, surah sebelum Al-Jathiyah, surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan, dakwa mereka ialah mereka memuja Allah tapi menggunakan perantaraan roh wali. Jadi mereka mengatakan mereka tahu roh Nabi tadi tidak boleh menyelesaikan masalah mereka, tapi dia kata dia ada perantaraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah rasa terkesan dengan permohonan golongan ini, maka Allah juga yang menyelesaikan masalah mereka dan menyempurnakan hajat mereka. Itu kesamaran surah Ad-Dukhan. Kesamaran surah Al-Jathiyah ialah begini. Mereka golongan-golongan yang jahil ilmu Al-Quran, mereka macam mana mereka? Mereka golongan-golongan tadi, dia mengatakan apa salahnya kalau betul, dia kata wali ke roh Nabi ke tak boleh tolong untuk menyelesaikan masalah mereka atau tak boleh menyempurnakan hajat mereka. Mereka tahu tak boleh, tapi dia kata kan Allah ada kuasa, kan dia memohon dengan Allah, kan Allah boleh tolong. Dia kata Allah, jika Allah nak tolong, Allah tolong. Itu hujah dia. Apa salahnya? Kan Allah ada kuasa, Allah ada kudrat, Allah ada iradat. Jadi kalau Allah tolong, Allah tolonglah. Itu je hujah dia. Lepas tu setengah-setengah kita ni pergi buat cara-cara luar biasa ini, kita katakan kan Allah ada kuasa, Allah boleh buat apa saja. Itu hujah dia. Maka surah Al-Jathiyah jawab kesamaran mereka. Walaupun Allah ada kuasa, walaupun Allah boleh menyelesaikan segala masalah, walaupun Allah boleh menyempurnakan sebarang hajat, tetapi Allah telah tetapkan syariat dia. Dakwa dia ada pada ayat yang ke-18. Tengok ayat yang ke-18 surah ni.
dakwah mereka, apa salahnya kalau Allah boleh buat? Allah ada kuasa, Allah boleh buat. Maka Allah jawab persoalan mereka. Kemudian ja'alna ala syari'atin. Kesulitan kami jadi engkau wahai Muhammad dalam keadaan syariat. Memang betul lah Allah boleh buat, tapi Allah buat pun dalam jalan syariat tadi. Pasal Allah kata dah, tidak boleh menyeru kepada selain Allah. Nabi ruh tidak akan mendengar sebarang permohonan apa-apanya, mereka tidak mengetahui apa pun, tetapi iradah Tuhan ialah atas dasar syariat yang Allah turunkan tersebut. Maka tidak akan lari daripada perkara-perkara itu. Thumma ja'alna ala syari'atin minal amri. Sudah kami jadikan engkau Muhammad di atas landasan syariat yang menjalankan satu syariat daripada perkara-perkara agama. Bila Allah dah nyatakan tak boleh seru kepada selain Allah, tak boleh memohon hajat kepada selain Allah, tapi Allah tetap dengan syariat dia tidak akan meluluskan sebarang permohonan yang bercanggah dengan apa yang dibuat bila bercanggah dari segi agamanya. Maka itu adalah syak di mereka jangka saja. Mereka jangkakan saja, kan Allah boleh bagi. Kita buat ibadat yang menyalahi Allah pun kan mana baik Allah boleh tolong kan. Mereka berprasangka. Sedangkan syariat ialah tetap jalan yang lurus. Syariat, apa dia syariat? Syariat ini diambil daripada bahasa lama Arab, iaitu jalan mengambil air. Orang Arab, negeri yang kering, bila negeri yang kering nak dapat air, satu jalan tu je, pergi ke tempat mata air, ambil balik semula. Itu jalan. Kalau pergi selain pada jalan tu, tak dapat air tersebut. Begitu juga dengan syariat. Bila Nabi amalkan syariat dia, amalan dia, ataupun perkara-perkara tauhid yang Allah jelaskan Al-Quran dia, kita buat selain daripada syariat tersebut, maka lari daripada jalan dia. Bila lari pada jalan dia, Allah tak akan terima amalan-amalan tersebut. Yang mengata Allah terima tadi, prasangka. Bukti Allah tak terima, ada dalil dalam kitab dia. Maka ibrah di sini ialah mereka yang mengamalkan apa-apa ajaran yang tak diajar oleh Nabi. Mereka berprasangka je, apa salahnya ini amalan baik. Tapi mereka rasa dari kacamata mereka tak tengok dari kacamata Allah. Daripada kacamata Allah Subhanahu Wa Taala, amalan baik ialah amalan yang sama dengan Nabi dia jalankan dan juga sama dengan kitab dia. Mana-mana amalan yang lari daripada kitab dia dan Nabi dia merupakan ajaran hawa nafsu. Maka bila dah ada jalan agama yang Allah tetapkan, maka fattabi'ha wa la tabi' ahwa. Maka ikutlah jalan tersebut. Dah Allah kata dah, tak boleh seru daripada selain Allah. Tak boleh, orang yang mati tak boleh mendengar. Itu jalan dia. Kenapa kamu yakin dia mendengar lagi? Fattabi'ha, ikutlah apa yang aku ceritakan. Wala tattabi' ahwa. Kalau kamu ikut juga, buat juga, itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ialah kamu punya rasa tapi lain daripada kacamata agama yang benar. Maka alladzina la ya'lamun, maka semoga orang-orang yang tidak mengetahui, mereka tak tahu perkara-perkara yang benar. Itu dakwah dia. Jelas tak? Dakwah dia, mereka hanya bertindak atas berprasangka. Pasal apa? Pasal mereka tak tahu apa kata-kata Allah dalam ayat-ayat Allah. Maka mereka beramal dengan berprasangka baik atas setiap amalan tersebut. Jadi kesimpulan nak cerita di sininya, mereka bertindak kalau tak sama dengan Al-Quran, tak sama dengan hadis yang sahih, maka amalan mereka lari daripada syariat. Allah tak akan terima amalan-amalan tersebut. Walaupun mereka rasakan Allah boleh terima benda baik, itu prasangka mereka. Itu dia punya hujah dalam perkara utama dalam surah Al-Jathiyah. Walaupun ada perkara-perkara lain yang dibincangkan, perkara tauhid ini yang nak sampaikan dalam surah Al-Jathiyah. Okey, kita tengoklah. Kita tengok surah umum surah Al-Jathiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim. Serah dengan Allah yang faham itu apa ha, apa itu mim.
Tanzilul kitabi. Yang tengok semua ayat Hamid bermula dengan diturunkan kitab. Turunnya Alkitab Al-Quran ini minallahi, daripada Allah. Allah yang menurun kitab Al-Quran yang kita baca ini. Dalam tu kata tak boleh seru kepada selain Allah. Itu maka kitab daripada Allah. Siapa Allah? Maka dia kenallah diri dia. Allah ialah sifat dia. Untuk kita pembaca Al-Quran kenal Allah. Kita nak berkenalan dengan Allah. Allah suruh kita baca kitab dia pasal nak suruh kenal dia. Maka dia kata, akulah Al-Aziz. Siapa Al-Aziz? Al-Aziz orang yang mempunyai perkasa. Dia tak terkesan dengan siapa-siapa saja. Jadi kalau orang tak baca kitab dia, tak faham kitab dia, aku ada Al-Aziz, aku akan hukum dengan dia langsung. Dia terus lari daripada hukuman aku. Tengok itu. Tengok, aku Al-Aziz, aku Maha Perkasa. Kalau tak tengok kitab aku, tak ikut kitab aku akan hukum kamu, aku akan tangkap kamu, aku akan seksa kamu. Langsung kamu tak boleh melawan atau lari daripada hukuman aku. Itu sifat Al-Aziz. Walau bagaimanapun Allah cerita juga, aku juga ada sifat Al-Hakim. Kalau kamu sabar dengar kitab aku, kamu bertaubat, kamu ubah cara kamu, tapi aku amat Maha Al-Hakim, aku akan ampunkan segala dosa kamu. Pasal aku Al-Hakim, aku ada bijaksana. Bijaksananya aku akan susun balik. Kalau kamu kembali pada Al-Quran, maka akan tunjuk kamu hidayah kamu yang benar mengikut kitab-kitab aku. Itu je. Kenal sifat Allah Aziz, kenal sifat Allah Al-Hakim, maka tahulah sifat Allah. Kenal Allah dalam Al-Quran yang kita baca petang ini. Maka bila kita kenal sifat Allah Al-Aziz, sifat Allah Al-Hakim, maka Allah pun ceritalah sifat kudrat dia. Siapa dia? Inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Sungguhnya pada langit, aku saja dengan sifat aku boleh buat langit, aku boleh buat bumi semua, dan tanda-tanda langit bumi itu aku ada kudrat. Sesiapa yang membuktikan dalil akli, akal akan berfikir bahawa aku saja boleh buat langit, boleh buat bumi, bagi lil mu'minin, orang yang nak beriman dia. Orang boleh tengok keberkesanan akal dia untuk tengok. Tu hebatnya Allah cipta langit bumi. Orang yang nak beriman saja. Orang yang tak beriman, dia tak nampak. Tengok langit, tengok setengok-tengok tu je. Tengok bumi, tengok-tengok situ, tak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa yang dirasalah hati dia. Ini orang tidak beriman. Allah kata lil mu'minin, orang nak beriman akan tunjuk. Tapi kalau kamu tak beriman, kamu tengok macam tu je. Macam tengok jalan pergi pasar, balik pasar, tidak ada pun nikmat. Tidak ada nikmat hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita bertadabbur ayat macam ini, tengoklah, maha suci Allah. Subhanallah, kamu buat langit, buat bumi. Kena ada hati, perasaan macam itu. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Yang keempat, itu langit bumi dalil akli afaqi. Lepas tu ayat yang keempat, wa fi khalqikum wa ma yubathu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Bukan setakat langit dan bumi. Kamu sendiri pun wahai manusia, aku cipta, aku jaga sebagai tanda-tanda kebesaran aku juga. Wa fi khalqikum, aku buat diri kamu. Ini dalil akli anfusi dia panggil. Dalil akli mengenai manusia. Aku cipta kamu wahai hamba, kamu ada tangan, ada muka, komplit kamu itu. Indah. Dah, sempurna kamu wahai hamba. Lepas tu, bukan kamu saja, min dabbah, binatang-binatang melata pun, yang ada kaki tak kaki ke, ular ke, singa ke, semua aku buat semua. Ayat-ayat tu sebagai tanda aku ada kudrat. Miyuqinu. Ini pun untuk orang-orang yang meyakini saja. Orang nampak kudrat Allah cipta benda ni, dah. Orang yang meyakini. Kalau orang tak yakin, macam tadi lah, lalu tengok saja, tidak ada apa-apa ibrah yang dia boleh ambil daripada penciptaan manusia, penciptaan binatang, penciptaan langit dan penciptaan bumi. Tak ada apa pun. Kena cek lah. Kalau diri kita macam tu je, maka kita termasuk golongan orang yang tak yakin. Sebab itu, yakin ialah orang yang berulang kali baca bertadabbur ayat Allah, dengar penjelasan Allah, baru dia yakin. Tapi kalau tidak berulang kali, bukan hari-hari dia tengok benda ni, tak ada. Maka tak adalah, kita tak nak yakin, kita tak nak beriman, kita tak nak berfikir. Inilah golongan-golongan orang yang ala kadar, orang yang tak ada semangat jual. Itu habis ayat kelima. Ayat kelima, waqtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samai min rizqin
fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasriri fir riyah ayatul liqaumi yaqilun. Ini pun dalil juga. Dalil malam siang. Malam siang bukan berlaku sendiri. Habis siang hari tenggelam matahari, Allah perintahkan matahari bergerak kamu. Mari bulan pula untuk malam pula. Silih berganti malam siang itu, Allah tunjuk aku juga urus takbir. Mana kita ucaplah subhanallah. Perkara-perkara ini bukannya berlaku sendiri pertukaran malam siang. Lepas tu wa ma anzalallahu minas sama'i, dan aku turun langit, hujan turun langit pun aku uruskan juga, min rizki, daripada rezeki untuk binatang aku buat semua sekali, bihi bil arda, dan bumi ini menikmati hujan hidup, bumi akan hidup balik, pokok tumbuh balik, ba'da mautiha. Apa tu wa tasrifir riyah, dan Allah urus tabir angin, nak gerak angin pun Allah buat juga. Ini pun liqaumi yaqilu, pada orang yang nak berfikir je. Orang tak berfikir, kalau panas dia merunguk panas, kalau sejuk dia merunguk sejuk, kalau angin ribut dia merunguk angin ribut. Itu orang yang tak nak fikir, orang yang tak bertadabbur ayat-ayat Allah dan tak faham. Tapi kalau orang faham ini, setiap masa hujan ke ribut ke, setiap masa dia akan takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa keadaan yang berlaku, pertukaran perubahan cuaca, turun hujan, panas, angin, semua sekali kena ada perasaan itu. Maka Allah buat dalil akli dia, 3 dalil akli banyak dalil akli ni. Kalau kita tengok sini kenapa Allah buat dalil akli yang banyak dalam surah Al-Jathiyah ni? Kenapa? Apa tujuan dalil akli? Dalil akal untuk kita berfikir tentang kudrat Allah. Pasal tadi orang samar, orang kata mana tahu kudrat Allah boleh buat perkara-perkara lain. Jadi Allah memang aku ada kudrat, tapi mana-mana kudrat yang aku cerita dalam kitab aku tak boleh, aku tak akan bagi. Nampak isu sekarang ni. Maka Allah cerita kudrat dia bab-bab dalam kitab dia, tapi bab-bab yang bercanggah dengan tauhid yang syirik ataupun amalan-amalan yang ngaruh itu, dia tak cerita lah. Dia takkan buat perkara itu. Masyarakat saja guna akal dia yang fikir benda itu. Allah pun ada kudrat boleh buat juga perkara-perkara itu. Memang boleh buat, tapi Allah takkan buat pasal lari daripada yang dia di syariat dia. Habis ayat tu. Ayat ke-6. Maka tilka ayatullah, itulah ayat-ayat penerangan Allah. Nak penerangan ayat Allah yang Allah cerita dalam kitab dia, dalil tadi. Hi natluha, yang dibaca pada kamu wahai Muhammad, alaika bil haqq, untuk kebenaran. Jadi bila baca tentang hebatnya Allah, itulah kebenaran. Sebenarnya tidak ada orang yang mampu buat perkara-perkara ini. Maka bila tengok kudrat Allah, bila tengok sifat Allah, kita kenal Allah buat semua ini. Maka fabi ayyi haditsin, kata-kata siapa lagi kamu nak dengar wahai hamba? Yang kamu tak fikir, kamu ingat malam pun berlaku sendiri, siang pun berlaku sendiri. Kamu tak kisah dengan langit bumi ini, kamu tak fikir langsung, tak fikir pun. Tak. Sebagaimana kita semalam, tak pernah pun pagi buka langsir, ucapkan apa? Rabbana ma khalaqta hadza subhanaka wa qina azabannar. Tak ucap apa? Maka kamu tak berfikirlah. Siap mulut saja kenal Allah, tapi tak pernah berfikir pun tentang hebatnya Allah. Maka Allah kata, itulah kebenaran, tapi kita tak fikir macam itu. Tak ada perjuangan dalam hati kita. Maka fabi ayyi haditsin, kata-kata siapa yang kamu dengar selain kata-kata kitab aku? Nak ceritanya sabit Allah suruh dengar kata-kata dia dalam kitab dia. Maka kalau kita baca kitab-kitab lain, maka kita lari daripada ayat ni. Tak dengar kitab dia, disuruh dengar. Ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka sudah tentang ini, maka sebahagian manusia tak lagi nak fahami lagi keadaan tersebut, masih lagi menyeru kepada perkara-perkara yang selain apa yang dia jelaskan, masih lagi bergerak atas perkara-perkara yang tidak ada sebagai dalil bukti. Mereka beramal dengan perkara-perkara tersebut. Jadi bila ada Allah jelas kenalkan sifat dia, kenalkan kemuliaan Al-Quran dia, tunjuk dalil bukti dalam kitab dia, suruh belajar kitab dia, maka Allah pun laknat golongan yang tak belajar juga, degil juga ni. Wailun, celaka. Likulli, siapa dia? Likulli setiap afakin athib, setiap orang yang pendusta dan berdosa. Allah kata buat macam ni, dia buat macam lain.
Allah kata solat berjemaah, dia solat kat rumah dia. Nampak? Ini sebagai contoh. Mana Allah suruh lain, dia pergi buat lain. Tapi ini atas perkara-perkara akidah lah. Allah kata, ada hajat berdoa dengan aku, ada masalah minta dengan aku. Tapi kita pergi seru juga selain daripada aku. Pasal yang ni tak dapat. Dia buatnya tu. Maka celakalah golongan ini. Afakin, maknanya pendusta. Allah kata lain, dia pergi buat lain. Kenapa? Pasal dia tak dengar ayat-ayat Allah. Tak tahu, jahil. Ataupun dia bertadabbur dah, tapi dia buat juga. Dia masuk golongan sombong, degil. Dua-dua sama. Tak belajar pun sama, pasal dia buat tak sama dengan Allah suruh. Belajar tak ikut pun sama juga. Dia golongan orang yang sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk dua-dua golongan ini, afakin athib, maka pendusta, dan dia buat juga dosa-dosa perkara tu, maka sama, celaka, laknat. Orang laknat, Allah tak akan bagi rahmat dia, dan golongan ini Allah akan umpankan dia dalam neraka Jahannam. Jadi siapa dia ni? Siapa yang Allah kata afakin athim ini? Siapa dia yang Allah kata wailun? Apa siapa dia? Iaitu yasma'u ayatillah, yang mendengar ayat-ayat pendengaran Allah. Yasma'u, mendengar ayatillah, dengan ayat-ayat kami, tutla alaihi, yang kami dibacakan atasnya, summa, kemudian basirun mustakbiran, dia terus juga dengan sombong. Itu masalahnya. Dia dengar Al-Quran, faham Al-Quran, tapi terus juga buat perkara-perkara itu. Dia orang yang sombong. Orang sombong. Lepas tu ka'allam yasma'na, seakan-akan dia tak dengar pun. Maka satu pihak tak mendengar, jelaslah dia akan sombong tadi. Satu pihak lagi dia dengar, faham, tak beramal juga, maka seolah dia tak mendengar. Untuk golongan yang tak mengaji Quran ke, mengaji tak nak beramal ke, fabashirhu, bagi khabar gembira dengan dia. Apa dia? Allah buat apa? Sindir dia. Fabashir, bagi khabar gembira dengan dia, bi'adzabin alim, azab aku yang amat-amat pedih, makin hari makin kuat. Bagi tahu khabar gembira dengan dia lah. Dia sombong dengan aku, dia tak nak habis kitab-kitab aku, atau kalau dia belajar pun dia degil, tak nak dia buat juga. Bagi tu khabar gembira dengan dia. Bagi tu khabar gembira dengan dia, azab aku amat-amat pedih menunggu dia. Apa ciri-ciri lagi tu? Wa idza alima min ayatina, dan apabila yang belajar ni, dan apabila sampai pengetahuannya suatu dari ayat-ayat penerangan kami, min ayatina, dapat sesuatu ayatina syai'an, maka ittakhadhaha huzwa, maka dia pun mempermain-main, mengejek-ngejek ayat-ayat kami. Dia belajar ni tidak menyegerakan arahan Allah. Itulah main-main, mengejek-ngejek kan. Kalau dia tak main-main, dia terus ikut. Di pasal dia mengejek, mempermain, memperolok-olokkan, dia tak ikut apa yang Allah suruh, segerakan perkataan dia untuk seru kepada selain Allah. Dia buat juga, disuruh juga kepada perkara-perkara selain daripada Allah. Dia permain-main ayat kami. Maka sama juga, maka ulaika lahum, disebabkan mereka, sama ada mereka dengar, mereka tak faham, atau mereka tak dengar langsung, atau mereka faham, mereka tak buat, sama saja. Ulaika lahum, mereka ini azabun muhin, azab yang amat menghina. Tadi azabun alim, pedih, dahlah pedih, hina pula. Hina ni Allah torture mental dia, torture fizikal dia, dalam keadaan sehina-hina dina lah. Tapi tadi pedih, bakar, panas, itu kadang pedih. Dahlah pedih, hina lagi. Ayat 10. Min waraihim jahannam, bila dia mati depan mereka, ingat ada neraka Jahannam yang sedang menunggu mereka. Ada neraka Jahannam yang sedang menunggu mereka. Apa tu? Dan kenapa? Wala yughni anhum, tidak dapat menyelamatkan anhum mereka, makasabu syai'a, sikit pun daripada siapa pun tak boleh selamat mereka ini. Wala mattakhadhu min dunillahi awliya, dan juga orang-orang yang mereka sembah puja dunia dahulu tak boleh menyelamat mereka sikit pun di hari akhirat nanti, pasal Allah tetap dengan hukuman dia. Pasal di dunia yang mereka menyeru kepada selain Allah, hanya mereka
agak-agak saja, mereka syak saja itu benar. Tapi sebenarnya Allah tak akan penuhi tuntutan mereka, tak akan terima amalan mereka. Maka di sana hilang lenyap semua sekali sesembahan mereka. Maka tak boleh tolong mereka di sana. Syafaat pun tak boleh tolong dah. Apa-apa ni tak boleh tolong mereka. Tidak dapat min dunillahi awliya walahum azabun azim. Dan azab mereka sini walahum, untuk mereka azabun azim, besar lagi azab dia. Dah lah pedih, hina lagi, berat lagi, tiga-tiga serentak untuk orang yang lawan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tak nak ambil pengajaran dan tak beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal tak sama dengan apa yang Allah perintah pun, dua kalimah juga ketiga-tiga golongan ini, azab alim, azabun alim, azabun muhin, azabun azim. Tiga-tiga tu berpadu, maka itulah azab neraka jahanam. Semoga Allah jaga kita daripada azab api neraka jahanam. Jadi untuk menyelamat keadaan daripada azab neraka jahanam yang sebegini rupa, Allah nukilkan hadza huda. Hadza, ini sahaja kitab hidayah, kitab petunjuk. Apa dia? Ikut tafsir Jalalain, hanya Al-Quran saja yang boleh menyelamatkan kamu daripada dibakar dengan keadaan tiga azab tadi. Hadza hudan. Ini sahaja sebarang kitab petunjuk. Kamu berpegang ini saja, aku boleh bagi hidayah. Tanpa kamu tengok kitab ini, hadza hudan ini, maka kamu tak akan dapat hidayah tersebut. Nampak tak? Hidayah kita hanya Allah beri. Allah beri mengapa? Asbab Al-Quran yang kita sedang belajar ini. Hadza hudan. Al-Quran inilah kitab hidayah, betul, yang cukup lengkap. Tapi walladzina kafaru, orang-orang yang kafir, orang tak nak belajar, orang yang tak nak ambil pengajaran daripada penerangan Tuhannya. Walladzina kafaru, orang yang engkar bi'ayat dengan bahan bukti Tuhan tu, maka orang yang tangguh-tangguh belajar ini, lahum azabum min rijzin alim. Orang-orang yang enggan, tolak nak belajar kitab-kitab Allah, penerangan Allah yang ambil, maka mereka akan berazab lagi ni, azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Min digabung lagi. Min rijzin, seksa tu yang diminta tu adalah azab pedih, azab hina, azab besar. Dia menanggung seksa rijzin. Dia menanggung seksa itu diminta dengan Allah. Wahai Allah, matilah, tak sanggup lagi tahan derita ni, matilah aku. Dan kita, kamu tak akan mati lagi. Sanda tak ada mati dah. Menanggunglah min rijzin alim, seksaan yang tak terperi dengan azab yang amat pedih tadi. Kenapa? Dia tak pegang hadza hudan tadi. Maka bila cerita itu, maka sini sabit dengan tidak ada jalan nak pergi kepada syurga kecuali kena menjadi keluarga Allah. Nak menjadi keluarga Allah ialah ahlullah. Nak menjadi ahlullah atas muka bumi ini hanya tengok Quran, pegang Quran, baca Quran, faham Quran, ajar Quran, beramal dengan Al-Quran, baru menjadi ahlullah. Itu syarat dia. Itulah hudan, itulah petunjuk. Maka bila tengok macam itu, Allah sayang kita lagi. Allah cerita lagi, ugut lagi kita ni. Allah kenalkan diri dia lagi. Nak suruh kita yakin dengan kata-kata dia pasal kenapa hamba aku tak suka kitab aku. Kenapa hamba aku tidak ada semangat juang nak pegang kitab aku, nak beramal kitab aku ini. Maka dia pun cerita diri dia lah. Ayat yang ke seterusnya. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Silajulah. Allah yang memudahkan laut bagi kegunaan kamu. Allah buat laut mudah kamu supaya apa? Kapal-kapal boleh berlayar padanya dengan perintahnya. Kapal-kapal boleh berlayar, lepas tu kita boleh bekerja di laut, tangkap ikan ke, cari minyak ke, apa-apa aktiviti ke, cari rezeki supaya apa? Sakhkhalakum bahra litajriyal fulku fihi bi amri wa litabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan kamu ambil kurnia-kurnia dia, cari rezeki supaya apa? Dan limpah kurnia daripada laut tadi. Mandi laut, ikutlah aktiviti. Apa-apa saja aktiviti laut, Allah bagi untuk kita semua. Bagilah dah. Jadi kenapa kamu tak bersyukur? Itu ujian orang kerja oil and gas ke, orang kerja klasik kapal ke.
Apa saja kerja di laut. Wala'allakum tashkurun, untuk semoga kamu bersyukur dengan nikmat rezeki tersebut. Habis satu laut. Lepas tu darat pula. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin tatafakkarun. Dan dia memudahkan untuk guna kamu apa yang di langit dan ada di bumi sebagai pemberian dia, rahmat pemberian dia. Dan daripadanya sungguhnya semua itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu untuk siapa? Liqaumin yatafakkarun, untuk hamba-hambanya yang nak memikir saja. Semua sekali nak memikir ya. Semua Allah sebut ayat dia, hamba aku yang nak memikirkan. Daripada kita nak fikir, daripada nak fikir kita ni. Nak fikir kita ialah kitab dia ya. Sabit dengan nak berfikir, mesti baca kitab dia hari-hari, baca faham kitab dia, baru kita berfikir tentang kebesaran Tuhan. Sebab kitab dia ni ada 3 je tujuan utama. Allah nak mengenalkan dia dan kebesaran dia dan tauhidnya dia. Yang kedua, dia nak kenalkan Nabi dia, amalan-amalan Nabi dia. Yang ketiga, nak kenalkan hari akhirat. 3 ni je. Pusing kok mana pun, 3 perkara pokok yang Allah nak kita hari-hari tengok perkara ni. Kita fikir 3 ini. Maka liqaumi yatafakkarun, hamba aku tak fikir. Maka bila tak fikir berkaitan macam ini, maka Allah akan hukum. Allah akan hukum mereka yang tidak melawan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hukum kisah-kisahnya berlaku. Jadi ayat 14 ialah kisah kesan daripada Allah telah hukum untuk umat akhir zaman. Kita kena belajar daripada mereka dan memaafkan mereka-mereka ini, pasal hukuman Allah pasti ada. Itu dia punya ni ya. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Wahai Muhammad, bagi tahu orang-orang yang beriman, orang-orang yang memahami ayat-ayat kami, ikut ayat-ayat kami orang yang ahli tauhid, hendaklah mereka memaafkan mana-mana kejahatan atau gangguan orang yang lawan ayat-ayat Allah. Maafkan dia. Maknanya teruskan kerja kita yang kutuk dia, tu kerja kita. Pasal apa? Pasal apa? Pasal golongan-golongan ini ialah dia tak ayat kisah yang terakhir di pembalasan dia. Maka belajar kitab, kisah-kisah lampau, Allah telah hukum golongan-golongan terdahulu. Mana maksud apa tadi? Ayam ini peristiwa yang Allah hukum dia. Maka wahai hamba, jangan takutlah. Jangan kamu nak marah dengan dia degil ke, dilawan ayat Allah ke, dia tak ikut kamu, dia macam-macam. Jangan maafkan dia. Pasal apa? Pasal ingatlah, Allah pasti hukum dia ni. Suka kena ada perasaan kesian belah dengan dia. Allah pasti hukum dia. Dalil kisah-kisah lepas ni, aku dah hukum semua dah orang-orang yang lawan ayat-ayat aku. Jangan marah dengan dia lah. Kita kena bagi dengan doa dengan supaya dia sama-sama nak mari mengaji juga. Pasal dengan tu saja ayyam lahir yajziya qaum bima kanu yaksibun. Maka pasal balasan yang atas usaha-usaha yang mereka telah buat tersebut, Allah akan hukum di atas perang-perang lampau yang mereka buat. Lepas tu, kenapa man amila solihan fali nafsih, setiap amalan-amalan soleh dapat pahala untuk kamu ketika tu. Wa man asa'a falaiha, orang yang buat jahat ada hukuman untuk dia buat jahat tersebut. Jangan risaulah. Jangan kita risau, jangan kita nak marah kawan-kawan kita. Dia jahat, Allah akan balas. Kamu baik, aku bagi amalan tadi, tapi amalan kamu ialah amalan soleh. Amalan kamu amalan yang sama dengan kitab kami tunjukkan. Amalan mereka tak sama dengan amalan yang tunjuk kitab aku. Wa man asaa fa 'alaiha, pasal walaupun mereka buat amalan tapi aku tak terima amalan-amalan tersebut pasal bercanggah dengan arahan aku, arahan Nabi aku, akan hukum mereka juga. Thumma kemudian kalau tak hukum sekarang ini, ila rabbikum turja'un, kepada Tuhan kamulah kamu semua akan dikembalikan. Kalau kamu kembali dengan man amil solihan tadi, kau bagi syurga kamu. Kalau kamu kembali dengan waman asa fa'alaiha tadi, kau bagi neraka jahanam untuk dia. Bila Allah cerita macam itu, Allah pun buatlah
dipanggil ayat. Ayat ini dipanggil ayat tahwif duniawi, ancaman duniawi. Orang yang terima kitab dulu pun, Allah bagi nikmat pun, Allah hukum juga dengan dia atas dasar kedegilan dia. Walaqad ataina, dan demi sungguhnya apa? Walaqad ataina bani Israil al-kitaba, dan sungguhnya kami telah beri kepada Bani Israel kitab Taurat. Kami beri dengan dia wal hukma, dan dalam kitab Taurat tersebut ada hukum-hukum mengenai kehidupan mereka, mengenai amalan mereka, mengenai tauhid mereka, kan bagi semua. Dan dia baca, dia faham perkara tersebut. Tengok Allah kata, Bani Israel, aku bagi kitab dengan dia. Kitab aku dalam tu ada amalan-amalan, ada akidah dia. Dia baca kitab tersebut. Ada faham, ada tak faham. Kita baca lagi kitab dia. Untuk kita, orang Islam, Allah bagi Quran. Kita baca Quran kita. Dalam Quran ada amalan, ada akidah, sama dengan dia juga. Tengok apa dia jadi. Al-kitabah wal hukma wan nubuwah, dan juga pasal nabi-nabi cerita dalam kitab-kitab tersebut, amalan-amalan nabi dia cerita. Lepas tu untuk Bani Israel ni, dan kami bagi nabi wan nubuwah, dan kami bagi nabi-nabi di kalangan bangsa mereka, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, kami bagi nabi di kalangan mereka. Banyak daripada bangsa Israel, semua nabi-nabi, sebahagian besar nabi daripada bangsa Israel. Inilah hebatnya bangsa Israel, pasal Allah kata, aku bagi nikmat ni. Tengok ni, orang yang Allah bagi nikmat untuk menguji kita. Nikmat apa kita pun ada ujian juga. Semakin banyak nikmat kita, semakin banyak ujian dia. Kena ingat situ. Lepas tu, warazaqnahum, kan bagi rezeki kepada mereka yang melimpah ruah, minat thayyibati, yang baik-baik. Rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang baik-baik, kan bagi pada bangsa Israel. Tengok ni, orang kata kenapa lah buat jahat pun dapat juga, tapi memang Allah bagi kan, pasal nak uji dia. Lepas tu wa faddalnahum, dan kami lebihkan mereka alal alamin, dengan bangsa-bangsa lain ketika itu. Ini jaminan Allah. Jaminan Allah, wahai manusia, tengok. Untuk kita lah. Tengok ni, bangsa Israel, aku bagi kehebatan dengan dia, aku berkitab dengan dia, suruh dia baca. Dalam kitab sepanjang kita lah. Lepas tu, aku bagi dia rezeki, aku bagi dia kemewahan-kemewahan, aku bagi dia nabi, aku bagi kelebihan daripada bangsa-bangsa yang lain. Dalam kitab tafsir, upaya parah yang cantik, perempuan cantik, lelaki cantik. Memang sempurna bangsa Israel ni. Cantik sangat. Kelebihan, dia sombong. Kita pun, kalau kita ada lebih sangat, kita bertukar menjadi sombong. Sebab itu hikmah dia. Setengah orang Allah bagi handsome, tak tinggi macam Haji Nazri, tinggi tak putih, tinggi. Macam saya ni kurang tinggi, buruk sikit. Bukan rendah, kurang tinggi. Tapi kita bersyukur. Pasal apa? Kalau Allah bagi tinggi saya, mungkin saya jadi, mungkin tapi sudah dulu pergi ke hotel-hotel mana merayau. Muka semua orang suka dengan sifat saya handsome. Kena jaga. Orang handsome kena jaga. Orang kaya kena jaga. Ingat tu, ujian. Takut jadi macam bangsa Israel. Allah bagi ni nak bagi tahu kita ni. Orang ada kelebihan, kena hati-hati. Lepas tu mana lagi? Ayat 17. 17. Ayat 17. Wa atainahum bayyinat, dan telah kami beri mereka keterangan-keterangan daripada kitab kami ni. Dia baca kitab Taurat, dia baca semua. Dia ada Nabi, Nabi Musa ke, Nabi Isa ke, cerita bab kitab dengan dia orang. Cerita sama. Sunnah macam ini, tauhid macam ini, cerita. Bukti-bukti minal amri, daripada apa-apa urusan amalan ke, urusan akidah ke, urusan hidup seharian ke, semua adalah kitab masing-masing. Lepas tu, tengok ni. Masa-masa baca kitab ni. Famakhtalafu, mulalah mereka berselisih. Tengok ni. Terima kitab, baca kitab, faham kitab, mulalah mereka berselisih. Yang tak ada kitab, lagi teruk selisih. Ini yang terima kitab, faham kitab, Nabi ajar ni, mula berselisih. Kenapa kita mula bergaduh? Kenapa ada tim A, tim B? Kenapa? Yang Allah kita ni. Famakhtalafu illa min ba'di ma, kecuali dari sudah maja'ahum ilmu, datang ilmunya benar kepada mereka. Mereka bergaduh, mereka berselisih bila datang ilmu yang ni, dengar, faham ayat-ayat Allah, baru dia bergaduh. Kenapa bergaduh? Ni kita ni. Baghyan bainahum. Ini punca dia, punca bergaduh. Iri hati, dengki daripada orang yang terima ilmu tadi. Ustaz-ustaz lama dia marah bila ada ustaz baru. Pasal apa? Takut-takut popular, aku tak ada follower. Sama.
Sama-sama ustaz akan dengki masing-masing, takut Ustaz Aib ramai follower, Ustaz B tak ada follower. Mula katalah aku saja sempurna, kamu tak sempurna. Dia mula bergaduh sama-sama ilmuwan-ilmuwan. Pasal apa? Allah kata dah, bagian. Tak boleh tolak ini. Sama-sama mahir Quran, faham Al-Quran, tapi bila beri ilmu yang hak, yang tak benar, mula bergaduh atas perkara-perkara tersebut. Mula-mula yang rasa dia betul, yang lain tak betul. Yang sama-sama betul pun ada dengki dan iri hati tersebut. Maka ayat ni barian ni semua orang ada lah. Jadi kalau sebab tu kata-kata ulama ni bukan hati apa ni. Kalau kita ustaz-ustaz kita ini ilmu yang Allah anugerahkan ilmu ni, sifat-sifat Israel ada, Allah akan masukkan, bukan masuk, syaitan akan bisikkan sifat-sifat Israel dalam diri mereka. Betul rasa sombong, rasa malah nak belajar, cukup dah ilmu aku cukup dah ilmu aku dah mengaji 3 PhD, aku cukup dah, tak mendengar orang kata dah. Ada pasal apa? Itulah kesombongan tadi. Sedangkan ilmu tak sama lah bagi ilmu Allah, amat-amat luas, tapi dia tak kena, dia akan tak dengar orang pasal cukup dah ilmu dia akan dia dengan firqah dia saja. Ini masalah pasal ada barian tadi. Nah, maka tak lepas itulah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah cerita bab Yahudi je. Banyak, walau ada lain sikit je. Sebab cerita pasal apa? Kesombongan dan keegoan bangsa Yahudi yang Allah cerita tadi. Segala kelebihan ada pada bangsa Yahudi. Maka Allah bongkarkan kisah kejahatan, kesombongan orang Yahudi supaya orang akhir zaman, terutamanya orang ada ilmu ini, bertengok, beramal dengan yang Allah ceritakan, kisah kesombongan orang Yahudi. Kena teruk ni. Lagi banyak ilmu, lagi teruk ujian dia. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu, yaqdi bainahum, akan menyelesaikan masalah persoalan mereka pada hari yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Fima kanu fihi yakhtalifun, atas apa yang mereka perselisihkan atas dunia ini. Banyak perkara. Selisih sama jahil, selisih jahil dengan ilmu, selisih sama ilmu, semua akan ada 3 perselisih tersebut. Hanya 1 nisbah 1000 saja yang Allah persilakan ke dalam syurga dia. InsyaAllah, semoga Allah pilih kita termasuk golongan 1 yang ahli syurga Allah. Ayat 18, tu dakwah lah, dakwah surah, kita tengok tadi, dakwah surah ayat yang ke-18. Dakwah surah Al-Jathiyah. Thumma ja'alnaka ala syari'atin, sungguhnya kami jadikan engkau Muhammad menjalankan, duduk di atas landasan satu syariat. Syariat satu ukuran dia. Nak berjaya, duduk atas syariat ini. Apa-apa amalan kamu buat, betul ke tak betul ke? Apa-apa akidah pemahaman kamu yang kamu iktikadkan, betul ke tak betul ke? Tengok ini syariat, tengok landasan syariat. Kalau amalan kamu tak sama dengan syariat yang aku utus turunkan kitab aku, maka segala amalan, segala akidah kamu itu adalah dengan kemurkaan ataupun aku tak terima segala amalan kamu tersebut. Yakni amalan ataupun akidah kamu semata-mata terasa apa dia? Mengesyaki saja. Zon, syak betul, ini betul, itu betul, hanya agak saja. Orang yang agak dalam amalan mereka. Sebab itu orang yang agak dalam amalan ini, golongan-golongan ini, dia hanya dipanggil golongan taklid buta. Dia hanya menyangkut saja masa dia dengan guru dia atau dengan tok nenek dia ataupun dengan amalan kawan dia untuk pergi hari akhirat. Dia menanggung risiko yang besar, menyangkut saja amalan dia, menyangkut saja akidah dia dengan tak belajar, dengan jahil. Pasal apa? Pasal dia tak belajar kitab ini. Jadi golongan ini, golongan taklid buta, maknanya beramal hanya dengan mengesyaki amalan kita baca sebenarnya, agama amalan tok nenek, walaupun sebahagian besar manusia perkara tersebut, maka selagi dia ikut hawa nafsu, maka dia bukannya syariat. Hanya 2 aja, syariat. Selain syariat, hawa nafsu. Tu je yang Nabi ajar. Maka syariatin minal amri, atas urutan syariat, wahai Muhammad, ini ya kamu suruh umat kamu pegang. Kalau dia beramal akidah lain daripada ini, maka aku tak reda walaupun sebahagian besar manusia buat macam itu. Jangan terkesan dengan sebahagian besar manusia, terkesan dengan
apa-apa dalil bukti dalam kitab aku. Itu je hujah dia. Maka fattabi'ha, ikut ni saja. Ikut yang aku cerita dengan Nabi aku saja. Mana-mana amalan Nabi aku ke, sahabat Nabi aku ke, tiga kurun tadi, ikut dia. Sebab tu kadang-kadang kita keliru dengan ijma' ulama. Sikit-sikit tanya, kenapa kamu buat amalan ni? Amalan ini tak ada dalil bukti. Ijma'. Dia kata ijma'. Tengok. Daripada mana ijma' dia? Ijma' ini ialah ijma' daripada kurun pertama, kedua, ketiga. Itu ijma'. Ijma' di buku Alkitab. Dan mana-mana perkara amalan akidah tak ikut ijma'. Itu ijma'. Bukan ijma' sekarang ni. Ijma' hawa nafsu. Ini orang salah faham. Ijma', tak ada ijma'. Ijma' salah satu hukum kan? Quran, hadis, ijma' itu. Ijma' 3 kurun. Nah, sahabat, tabi'in. 3 ni ya ijma'. Tapi orang salah faham. Tanya dia, ini ijma', itu. Ijma' keluar kampung dia. Ijma' kerabat-kerabat dia. Itu bukan ijma' ni ya. Fattabi'ha, ikutlah tadi. Ikutlah syariat yang, atau ijma' satu hukum lagi yang dibuat oleh 3 kurun yang Allah terima dah. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin min ansar tadi. Dah, golongan ni, golongan berlumba ikut golongan 300 kurun tadi. Maka fattabi'ha, ikut tu. Wala tattabi', kalau kamu tak ikut itu, wala tattabi' ahwa alladzina ya'lamun. Kamu ikut hawa nafsu kamu. Kalau kamu tak ikut ijma' 3 kurun tadi, maka amalan ke akidah kamu ke ikut hawa nafsu kamu. Itulah dakwah surah kita ini. Ayat sikit itulah ayat terakhir lah. Sikit last. Innahum apa ni? Innahum lan yughnu anka minallahi syai'a. Sesungguhnya mereka tidak mencukupi bagimu. Jadi wahai manusia, ayat ini panggil ayat ancaman duniawi. Kita rasa jangan terkesanlah dengan ramai orang tak ikut kita. Jangan rasa terkesan dengan orang tak ikut kita. Innahum lan yughnu anka minallahi syai'a wa innadh zalimina ba'duhum awliya'u ba'din wallahu waliyyul muttaqin. Sungguhnya mereka tidak akan sekali-kali dapat menyelamatkan kamu sedikit dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba, wahai kita pembaca Quran hari ni, ramai orang ke bukan menjadi ukuran. Sikit pun orang yang ramai, yang kamu popular, yang kamu rasa terkesan di dunia ini, yang kamu rasa kalau kamu tak ikut dia, kamu rasa malu, kamu rasa kamu di pulau. Jangan takutlah wahai hamba. Di sana nanti, bila kamu pergi menemui aku nanti, seramai mana pun, walaupun semua umat aku dunia pun, seorang pun tak mampu tolong kamu. Nampak tak? Ancaman Allah kalau kita mengikut ahlul bid'ah. Ancaman Allah untuk kita mengikut ahlul khurafat, ahlul syirik. Sama. Jangan terkesan. Sungguhnya mereka sekali-kali tidak akan menyelamatkan kamu sikit pun daripada azab Allah. Kalau engkau mengikut mereka kerana ramainya mereka, kamu terkesan dengan mereka, kamu nak popular dengan mereka pun, sikit pun tak boleh tolong kamu wahai hamba. Pasal sungguhnya mereka masuk orang yang zalim. Betul? Ayat tadi. Dan sungguhnya orang yang zalim itu setengah mereka menyokong bagi mereka rapat mereka dah. Orang-orang yang ramai tadi, dia akan tolong mereka sendiri untuk serang golongan-golongan yang benar ini. Dalam perkara-perkara salah, mereka akan bersama. Dalam perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat, golongan majoriti masyarakat akan bersama-sama. Dia akan panggil apa tu? Akan rapatlah. Dia akan berpakat untuk menentang golongan-golongan yang benar ini. Yang kita malu dengan dia tersebut. Betul? Allah lah, dan Allah menjadi penolong dan pelindung kamu semua yang bertakwa. Yang hanya kita pastikan ikut sunnah akidah Al-Quran. Pasal hanya dia ya. Aku yang bertolong kamu. Pasal aku peluang nak bagi berbagai-bagai syafaat untuk kamu wahai hamba. Pasal syafaat aku untuk ahli tauhid saja. Man syahida bil haqq, itu yang aku boleh bagi syafaat siapa yang mati dengan kalimah tauhid. Ayat terakhir bila cerita macam itu, bagaimana cara nak macam ini, Allah bagi tahu kita ni bagaimana cara nak berjaya sebagaimana arahan-arahan tentang Allah. Allah kata hadza basair,
Hanya Al-Quran saja yang boleh membantu kamu, wahai hamba. Dengan faham Quran, dengar Al-Quran berulang kali, maka Quran saja. Basar ni lihat. Basar lihat masa kasar. Basairu ni lihat dengan mata hati. Tadabbur Al-Quran, faham Al-Quran, Allah akan buka hati kita. Itu je. Hadza basairu linnasi. Manusia aku akan anugerahkan hati cerah untuk faham ayat-ayat aku dengan haza, dengan ini kitab saja, dengan Al-Quran saja. Lepas tu bila dia basairu, lepas tu wahuda, aku akan bagi petunjuk, hudan, petunjuk. Ikut kitab aku, jalan benar. Tak ikut kitab aku, ikut hawa, jalan salah. Dua je. Tunjuk jalan kanan, jalan kiri. Hanya Quran. Bila kamu faham kitab aku tunjuk. Tapi kena hari-hari lah aku tunjuk. Bila aku tunjuk, dan kalau kamu pilih jalan yang aku suruh, yang jalan amalan yang ada dalil bukti, maka warahmatun, baru aku bagi rahmat. Kalau kamu tak pilih sebagaimana yang aku cadang oleh kitab aku tak bagi rahmat. Tapi aku bagi iradah untuk kamu beramal. Boleh beramal, puasa, solat, buat haji, semua dia beramalan. Tapi amalan dia tidak ada rahmat. Dia rajin buat amal ibadat. Pergi menemui Allah, situ baru Allah tengok. Oh, kamu amal ya. Kamu amal tak sama aku suruh. Kamu cari buat agama baru. Pasal apa? Agama aku Al-Quran. Maka siapa ikut Al-Quran, itulah agama aku. Tiba-tiba kamu tak ikut kitab aku, kamu ikut kitab lain lah. Allah golongan ini ikut cari agama dia sendiri. Itu timbulnya perkara-perkara baru dalam agama. Pasal dia tak ikut yang bukti ni. Pasal dia kata, apa salahnya Allah boleh selesaikan masalah mereka itu. Maka itu rahmat tak ada. Sedangkan dia masuk syurga, rahmat. Warahmatun, aku bagi rahmat kalau kamu pilih jalan yang betul, jalan ke kanan tadi. Liqaumin, untuk kaum, untuk kaum sedikit ini, yuqinun, kaum yang meyakini saja. Pasal orang nak mengaji Quran ini bukan calon-calon orang. Dia kata buang masa je. Mengajar benda sama, syirik. Tauhid, syirik, tauhid. Itu mengaji hari-hari dia kata. Pasal kalau tanpa ada penerangan berulang kali syirik, kita tak ada keyakinan, tak ada. Hanya tahu macam tu je. Tahu, bukannya meyakini. Oh, tahu hari akhirat ada. Oh, tahu sunnah macam tu. Tahu lah. Tapi keyakinan, kemanisan dalam beribadah tidak ada pada golongan-golongan yang tak yakin pada Allah Subhanahu, tak yakin pada kitab Al-Quran dia. Percaya rukun ada, rukun iman ada, kitab-kitab percaya tapi meyakini tidak ada. Dah. Cek kita lah. Cek di kita masing-masing. Dah. Kita nak berkongsi lah. Kalau kita betul-betul yakin dengan kitab Al-Quran, dah. Cek kita sekarang, tanya di kita. Yakin Quran hanya satu-satu kitab Allah. Dah. Kenapa kita umur kita 50, 60 ni tak boleh khatam tafsir Quran? Kenapa? Allah bagi umur 60 tahun dah. Kenapa kitab-kitab lain boleh habis? Buku-buku lah, buku boleh habis. Lagi tebal. Kenapa? Yakin tak ada. Yakin akhirat tak ada. Yakin Rasul tak ada. Yakin Allah tak ada. Yakin Quran tak ada. Yakin mulut, yakin saja. Tapi tak ada semangat. Malas. Sempat esok lagi. Itulah punca. Punca manusia yang hanya tahu tapi bukan yakin ayat ni. Tak ada haza basairin nasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Hati untuk Quran tak ada. Tak, petunjuk untuk Quran tak ada, rahmat untuk Quran tak ada. Maka mata mereka, telinga mereka, hati mereka hanya perkara-perkara lain selain daripada kebenaran. Mereka nampak pelajaran nak jadi doktor tak? Nak jadi doktor. Nampak ilmu buku doktor ini berjilid-jilid buku. Sampai 10 kali ganda kitab Al-Quran. Nak jadi ahli apa? Nak jadi ahli ekonomi. Baca buku ekonomi 10 kali ganda daripada Al-Quran. Sanggup habis. Faham. Tak faham tanya. Tak faham lagi. Panggil guru tuition datang rumah. Nak mengajar. Supaya nak ke dunia. Pasal apa? Akal. Boleh. Tak ada masalah apa. Tapi serentak dengan kitab Al-Quran. Pasal kita nak pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dipertanggungjawabkan perkara ini. Bila kita mati, Allah tanya 3 soalan. Dah. Man Rabbuka,
Ma dinuka, siapa Tuhan kamu? Siapa agama kamu? Siapa orang muda ini? Tunjuk. Orang yang beriman, agamaku Tuhanku Allah, kita agamaku Islam, orang ini Rasul aku Nabi Muhammad. Itu orang yang boleh jawab. Mereka tanya dia, daripada mana mu tahu ni? Aku pun nanya kamu tahu. Cepat soalan kamu. Aku tahu kamu jawab. Niat saya cepat. Bahasa saya lah. Aku tanya semua boleh jawab. Nama Allah pun boleh jawab. Agama boleh jawab. Nama Nabi kamu kenal. Daripada mana mu tahu ni? Tengoklah. Tengok ahli syurga. Kami tahu daripada kitab-kitab Allah. Tengok. Kami Allah izinkan mulut bercakap pasal dia faham kitab Allah, beramal kitab Allah. Faham kitab Allah. Itu dia berjawab. Orang yang kedua tanya soalan sama. Man rabbuka? Ma dinuka? Tanya soalan dah. Kata la tadri. La, dia gagap. Tak tahu. Aku ikut masyarakat buat, aku buat. Tengok dah. Hadis, panjang hadis tu. Orang yang tak beramal, tak faham, tak menumpukan dengan Al-Quran, tak boleh jawab soalan kubur. Soalan pertama di kubur tak jawab. Soalan bocor dah soalan, tapi tak boleh tutup mulut ni. Pasal apa? Dia, amalan dia bukan berdasarkan dalil bukti. Amalan dia berdasarkan ikut orang ramai je. Dia beramal dengan apa-apa yang orang lain suruh, tanpa tanya sumber daripada mana amalan-amalan tersebut. Sumber mana akhirat, dia tak tahu. Maka dia hanya berprasangka ayat tadi, hawa nafsu saja yang dia beramal, yang Allah ulang sangat kemuliaan Al-Quran dia. Maka itulah lebih pula 5 minit. Tak apalah, tadi kita masuk kurang 5 minit. Maka sebagai penutup, kita bersamalah, tuan-tuan ke saya ke, usahalah macam mana pun sebelum kita mati kena dengar semua kata-kata Allah. Dan kalau belum habis lagi berdoa, wahai Allah, aku belum habis lagi kitab kamu, wahai Allah, kalaulah ditakdirkan aku mati awal pun, ampun dosa aku. Pasal apa? Aku sedang belajar ini. Ungkapan-ungkapan, takut-takut kita amalan kita bercanggah dengan arahan Allah, takut Allah buat dosa lantaran kerana tak belajar ayat Allah. InsyaAllah bila kita dah niat nak belajar, Allah akan mempermudahkan urusan kita, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma afiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.